Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua. Bertemu lagi kita pada video hari ini, untuk melanjutkan kita punya pembelajaran dan pengajaran di rumah ya. Jadi hari ini kita masuk pada tema yang ke-10. Tema yang ke-10 iaitu tema pelancongan. Tema pelancongan. Walaupun pelancongan ni dia boleh dikatakan kurang relevan, kurang sesuai disebut, memandangkan kita dalam situasi ancaman COVID-19 ni, kita tak boleh pergi mana-mana kan. Tapi pendekatan ataupun ada setengah syarikat pelancongan, mereka ni menyesuaikan diri dengan keadaan semasa lah. Kita tengok ada satu tempat tu, iaitu di Melaka, tak silap cikgu, di Melaka, zoo pula, bukan zoo, di Taman Buaya Melaka, mereka buat pelancongan online. Dia bawa tempat dia mereka membawa tempat mereka tu kepada anda semua, kepada pelancong-pelancong melalui dalam talian lah, melalui Google Meet. Jadi bagus mereka. Mereka kreatif dan juga inovasi mereka tu bersesuaian dengan keadaan semasa. Balik pada tema pelancongan, iaitu kenali Malaysia, cintai Malaysia. Tapi lepas ni cikgu rasa lepas dah habis PKP ni, mungkin ramai lah ayah atau mak awak ni yang nak bawa anak mereka ke mana-mana sajalah, tak kisahlah di dalam negara ataupun di luar negara. Tapi tunggu keadaan reda dulu. Jadi tajuk kita hari ni meneroka Malaysia. Boleh buka buku teks halaman muka surat 113. Jadi hari kita nak buat karya fiksyen. Karya fiksyen atau karangan cereka. Karangan format cereka. Cereka ni apa? Cerita rekaan. Karangan cereka. Jadi kita tengok. Jadi ini adalah paparan dalam halaman 113 tu. Dia bagi ini rupa bentuk dia. Meneroka Malaysia. Jadi sebelum kita tengok lebih terperinci, kita tengok dulu fiksyen. Apa itu sebenarnya fiksyen? Fiksyen ni sebenarnya ialah karangan sastra, karya sastra yang dicipta daripada imajinasi. Awak ada satu imajinasi kan, awak ada satu terfikir nak buat cerita. Jadi hasillah karya tersebut. Terhasillah karya tersebut. Lagi dia kata cerita yang direka. Yang kedua ni cerita yang direka atau diada-adakan. Cerita yang direka atau diada-adakan. Maksudnya cerita tu bukan cerita sebenar, bukan cerita yang sebenar, bukan cerita betul, bukan daripada kisah yang sebenar. Cerita fiksyen ni juga, bentuk fiksyen ni juga dia ada dalam banyak bentuk lah. Antaranya novel, orang tulis novel, novel yang awak baca tu, cerpen, cerpen cerita pendek, cereka, filem sekalipun, filem pun banyak dan sebagainya lah, bentuk fiksyen ni. Macam filem fiksyen yang yang banyak sambutan, contoh kalau kita ambil cerita Hollywood, cerita Harry Potter. Harry Potter ni cerita fiksyen lah, cerita rekaan. Yang asalnya ditulis dalam novel tau. Cerita Harry Potter ni ditulis dalam bentuk novel, fiksyennya novel. Kemudian dia buat dalam bentuk filem lah. Yang ditulis novel ni ditulis oleh J.K. Rowling, seorang perempuan. Dia dapat inspirasi masa dia duduk dalam kereta api tu. Jadi dia dapat imajinasi daripada dia duduk dalam kereta api tu. Dia datang satu idea. Dia dapat imajinasi nak tulis satu novel yang bertajuk Harry Potter. Dan banyak lagi lah, ada apa? The Lord of the Ring yang banyak sambutan kan. Hobbit dan sebagainya lah. Kalau filem-filem Melayu banyak lagi, macam cerita-cerita Melayu, Polis Evo, semua tu filem ataupun cerita-cerita fiksyen yang direka. Dan banyak bentuk genre, dalam banyak bentuk jenis-jenis fiksyen lah. Macam fiksyen seram, seram cerita hantu kan, fiksyen
rekaan cerita yang genre seram. Fiction aksi kan, fiction apa lagi? Fiction science dan sebagainya lah. Fiction science tu macam cerita Star Wars kan. Star Wars tu fiction science. Yang tunjuk cerita pasal masa hadapan dan sebagainya. Itu adalah fiction. Cerita yang direka-reka, cerita yang diada-ada daripada imajinasi seorang penulis lah. Seorang pengkarya. Jadi hasillah karya fiction. Jadi kita tengok Okay, atas ni kita tengok daripada atas dulu. Okay, ni aktiviti dia. Yang ni kita fokus kemudian. Okay, ni dia punya permulaan cerita dia. Papot, Papot ialah makhluk asing dari planet Venus. Okay, apabila tiba di bumi, Papot terlalu teruja untuk melawat tempat-tempat yang menarik di Malaysia. Okay, jadi ada seorang makhluk asing. Seorang orang pula. Seekor makhluk asing yang bernama Papot yang datang dari planet Venus. Okay, jadi dia datang ke bumi, lepas tu dia datang ke Malaysia. Hebat tak Malaysia? Ada makhluk asing nak datang ke Malaysia tau. Kalau banyak cerita-cerita Hollywood, kebanyakannya makhluk asing datang ke negara orang putih, negara Amerika, negara China, macam Transformer jatuh di Amerika, tak jatuh kat Malaysia. Jadi hebatlah Papot ni dia datang ke Malaysia. Okay, dari planet Venus. Okay, Venus ni ada ke nama planet Venus? Tak ada kan? Ada ke tak ada? Okay, planet Venus. Venus ada ke tak ada? Okay, cuba tengok balik. Okay, Papot ni ialah watak fiction, watak yang direka oleh penulis ni. Jadi dia datang ke Malaysia dari Venus untuk melawat tempat menarik di Malaysia. Sebab dia tak datang ke Malaysia ni untuk buat gangguan atau buat kekacauan lah. Dia datang nak tengok je. Jadi kita tengok gambar yang pertama, gambar nombor 1 Okay, ni ikut terutan tau. Okay, ni 1, 2, 3, 4. Okay, kita tengok nombor 1 dulu. Okay, ni adalah rupa paras Papot Okay, yang berwarna kuning, yang ada merah-merah. Okay, ada pula gambar penyu, ada gambar perahu. Okay, kita tengok ni belakang ni ada kapal angkasa dia. Okay, kapal angkasa dia. Ni kapal dia. Kapal UFO. Okay, dia datang ke mana? Awak tengok ni kat sini ada gambar bendera negeri Terengganu. Okay, negeri Terengganu. Dia sampai ke Terengganu. Di Malaysia lah. Tapi dia pergi ke negeri Terengganu. Jadi bila dia sampai tu, dia ternampak burung. Okay, dia ternampak burung. Papot ni ternampak burung. Jadi dia bertanya khabar. Okay, dia bertanya khabar burung tu. Dia terpegun dan seronok. Mungkin di tempat Venus ataupun di planet Venus dia tu tak ada burung. Okay, kat Malaysia ada binatang burung. Dia terpegun dan seronok. Dia melihat pantai. Okay, melihat pantai. Di Terengganu ni adalah negeri di pantai timur. Of course, kalau kita sebut pasal pantai timur, ada pantai lah. Okay. Banyak tempat-tempat peranginan atau tempat pelancongan yang menjadi perhatian pelancong-pelancong datang ke Terengganu ni untuk pergi ke pantai-pantai lah. Okay. Peranginan lah. Contohnya di Pulau Redang, kan, Pulau Kapas, pulau perhentian dan sebagainya. Okay, kemudian dia bercakap dengan perahu dan penyu. Jadi itu tak logik kan. Kalau kita ikut akal fikiran kita yang waras, penyu dan perahu mana boleh bercakap. Jadi dia ni maksudnya itu adalah rekaan. Dia fictionkan penyu, dia fictionkan, dia rekakan perahu tu dapat bercakap dengan dia. Okay, kemudian dia pelik melihat wow. Okay, dia nampak wow. Okay, wow ni adalah satu daripada permainan tradisional negeri Terengganu dan negeri Kelantan lah. Okay, wow. Dia ingat wow. Ada banyak-banyak jenis wow. Antaranya wow bulan kan. Jadi dia bertukar menjadi wow. Okay. Papot ni bertukar menjadi wow. Okay, dia transformer. Dia bertukar menjadi wow. Kemudian kita pergi kepada gambar yang kedua. Okay. Kita tengok di belakang ni pula. Okay, masih lagi dengan kapal angkasanya. Dan belakang dia tu, background dia tu, berlatar belakang kan dengan gambar Masjid Kristal yang masih lagi terletak di negeri Terengganu tau. Okay, dia terbang ke Masjid Kristal. Masjid Kristal ni di negeri Terengganu hairan melihat diri sendiri. Okay, kenapa hairan melihat diri sendiri? Kerana dia melihat pantulan image. Okay, pantulan image terpesona dengan seni bina. Jadi pantulan image ni sebenarnya dia dapat pantulan wajah dia ataupun image dia ni melalui cermin-cermin ataupun seni bina yang ada dekat di apa nama Masjid Kristal ni lah. Okay, Masjid Kristal, nama Kristal kan. Kristal ni
Dia sebenarnya cermin ya, cermin ataupun kaca tu dia seakan-akan kristal, dia bukan kristal pun. Okey. Jadi dia dapat melihat imej dia sendiri, dapat melihat pantulan imej dia sendiri. Dia terpesona dengan seni bina. Terlihat beberapa buah gerai. Jadi kemudian dia nampak beberapa buah gerai. Okay, tiba-tiba terbau makanan. Dia terbau makanan. Kalau kita tengok ni ada jenis, ada seakan-akan, apa nama tu? Bau kan? Bau menusuk hidung dia. Kemudian dia menuju ke arah bau tersebut. Okay, jadi papuk ni pergi ke bau tersebut. Okay, jadi dia pergi. Kita pergi kepada gambar ketiga pula. Kita tengok gambar yang ketiga, tengok rupa dia tu menangis. Telinga dia keluar asap. Okay, telinga keluar asap. Depan dia pula ada nasi kerabu. Okay, nasi kerabu. Yang ni apa ni? Ni mungkin akok lah kan? Akok lah. Kita tak nampak dengan jelas. Tapi dia punya deskripsi kat sini dia tulis akok. Okay, ni mungkin akok lah. Kemudian dia pegang air. Jadi yang apa yang ditulis, suka makan akok. Okay, papuk ni dia suka makan akok. Akok ni adalah makanan tradisional masyarakat di negeri, boleh kata negeri Kelantan dan Terengganu jugalah. Akok ni yang dibuat daripada bahan utama dia adalah daripada telur. Okay, akok rupa akok tu, okay, dia kata macam piring terbang. Okay, rupa bentuk kuih akok tu macam piring terbang. Okay, jadi dia makan, papuk ni makan sampai 70 keping. 70 keping, banyak tu. Okay, kalau manusia biasa nak makan 3 keping pun tak lepas. 3 keping pun dah cukup dah cikgu rasa. Ni sampai 70. Suka sangat lah tu. Kemudian makan nasi kerabu. Okay, papuk ni makan pula nasi kerabu. Terkejut kerana pedas. Okay. Sebab apa? Mungkin dalam nasi kerabu ni ada lada solok tu kan. Ada solok, ada sambal, belacan. Jadi dia mungkin makan tu sampai pedas. Okay, pedas. Dia tak tahan. Okay, badan berasap. Okay, sampai berasap badan dia. Okay. Kemudian dia terbang ke Melaka. Dah habis makan, dah kenyang perut, dah suka hati, dia pergi pula ke Melaka. Melaka ni ialah bandaraya bersejarah. Okay. Melaka bandaraya bersejarah. Jadi Melaka ni biasanya tumpuan utama pelancong datang ke Melaka adalah untuk melihat kawasan tempat-tempat yang bersejarah lah. Okay. Mengenali sejarah yang terdapat di negeri Melaka. Ini kemudian dia sampai ke Melaka, dia dengar muzik tarian joget. Okay, muzik tarian joget. Kita tengok gambar badan itu sedang berjoget, bergoyang-goyang. Kemudian dia terbang ke Muzium Istana Kesultanan Melaka. Okay, dia pergi ke Muzium Istana Kesultanan Melaka. Dia tengoklah kat muzium tu ada apa. Okay, kemudian dia bercakap dengan pahlawan Melaka. Okay, pahlawan Melaka. Dia tengok gambar ni, mungkin pahlawan ni, pahlawan utama dia, Han Tuah kan. Han Tuah kalau Melaka ni, Han Tuah lah. Ada Han Tuah, Han Jebat, Han Lekiu kan, dan sebagainya. Dia bercakap dengan pahlawan Melaka. Kemudian dia rakam gambar tempat bersejarah. Okay, jadi Melaka ni adalah tempat terakhir dia pergi di Malaysia ni, di negeri Melaka ni. Kemudian dia pulang ke Banus. Okay, habis. Okay, jadi dia kat sini mungkinlah cikgu boleh katakan ada 3 negeri yang dia pergi, iaitu Terengganu, mungkin dia pergi ke Kelantan, makan nasi kerabu dan akok ni. Kemudian dia pergi ke Melaka. Alhamdulillah. Jadi ada 3 negeri. Okay, sempat dia pergi. Okay, dia pergi ni mungkin sebelum PKP lah kan. Dia dapat pergi sebelum PKP, dia tak pakai mask pun. Okay, jadi itu adalah karya fiksyen. Okay, jadi apa tugasan awak hari ini? Okay, berdasarkan maklumat yang telah diberikan, tulis sebuah karya fiksyen. Okay, berdasarkan maklumat yang telah diberikan. Okay, maklumat ni semua ni lah daripada gambar pertama, gambar nombor 1 sampai gambar yang keempat. Tulis sebuah karangan fiksyen. Okay, tulis sebuah karya fiksyen. Itu karangan cerita lah. Okay, awak gabungkan semua sekali ni. Okay, kita mungkin boleh ambil yang atas ni sebagai pendahuluan lah. Papuk ialah makhluk asing dari planet Venus ni semua. Yang ini kita boleh ambilkan, jadikan dia sebagai pendahuluan. Jadi yang ini nombor 1, perenggan isi pertama ataupun perenggan kedua. Gambar kedua ni kita boleh jadikan dia sebagai perenggan ketiga. Okay, yang ini perenggan keempat, yang ini perenggan kelima. Okay. Jadi ada 5 perenggan semua sekali. Okay, boleh buat 5 perenggan semua sekali. Gabungkan dia. Okay, sebab dia kata tadi berdasarkan maklumat yang telah diberikan. Okay, dia bagi semua dah ni. Semua. Senang je kerja awak. Awak cuma perlu gabungkan saja. Contoh, setibanya Papuk di Terengganu, Papuk dia melihat
seekor burung yang sedang terbang di